kad metrik U21022621. Nama saya Dasmin Nabila binti Mukhtar dengan nombor metrik U21025994. Nama saya Nurul Syuhada binti Muhammad Noor, pemegang kad metrik U21025595. Nama saya Fatin Ismail Elisa binti Nur Azlan dan nombor metrik U21025574. Nama saya Syazmimi binti Sa'ari bernombor metrik U21025669. Nama saya Siti Nur Hazira binti Azhar, memegang kad metrik U21025597. Bagi pengenalan, rasa merupakan satu pengalaman estetik bermula dengan persepsi yang menggunakan daripada pendengaran dan penglihatan, iaitu persepsi literal, dan merangsang imajinasi serta emosi, iaitu persepsi estetik. Teori rasa fenomenologi ini berpegang kepada konsep emosi yang menjadikan pembaca karya dan pengarang saling terikat. Menurut Kamus Dewan, rasa ditakrifkan sebagai keadaan hati terhadap sesuatu seperti sedih, pilu, kecewa, senang dan sebagainya. Kami mengkaji teori rasa dalam novel Kalam Kalbu, iaitu sebuah novel yang ditulis oleh anak kelahiran Selangor yang bernama Sri Rahayu Muhammad Yusof yang lahir pada 18 Jun tahun 1976. Novel Kalam Kalbu mengisahkan seorang pemuda misali yang bernama Muhammad Azim sebagai si pencari jawapan. Surat-surat lama peninggalan bapanya membongkar akar leluhur. Granville Guil, seorang perempuan suruhannya hidup pada tahun 1881 di sebuah rumah sakit jiwa di London, telah bertulis surat kepada seorang pemuda bangsawan dari Pahang, iaitu Tun Ahmad Basil Ibnu Tun Hasan Pewira. Hal ini menjadikan titik ini yang mengheret Muhammad Azim dan gurunya Haji Mus'ab ke kota London. Perkelanaan Muhammad Azim dan Haji Mus'ab ke kota London menemukan satu demi satu kejutan, iaitu dengan cara mencantumkan serpihan kemusnahan keluarga demi menemukan jalan untuk kembali ke pangkuan ayahanda dan bondanya dan menemukan penawar untuk kalbunya. Berdasarkan kajian yang telah kami lakukan, terdapat dua objektif kajian, iaitu objektif pertama, mengenal pasti bentuk penyampaian emosi berdasarkan teori rasa fenomenologi dalam novel Kalam Kalbu karya Sri Rahayu Muhammad Yusof, dan objektif kedua, menganalisis kesan penyampaian emosi kepada pembaca dalam novel Kalam Kalbu karya Sri Rahayu Muhammad Yusof. Seterusnya ialah metodologi kajian. Kajian ini menggunakan data kualitatif, iaitu dengan menjalankan kaedah kepustakaan bagi mendapatkan maklumat yang bersesuaian. Kaedah analisis teks ini digunakan untuk menganalisis karya. Selain itu, kajian ini juga disempurnakan dengan menggunakan kaedah laman sesawang dengan cara pengambilan sumber rujukan dan sokongan secara atas talian atau internet bagi mengukuhkan lagi dapatan kajian. Bahan dan batasan kajian. Kajian ini dibataskan dengan menumpukan kepada sebuah karya sahaja, iaitu novel Kalam Kalbu karya Sri Rahayu Muhammad Yusof yang diterbitkan oleh ITBM pada 2013. Novel ini terdiri daripada 233 muka surat dan mempunyai 15 bab. Tajuk novel Kalam Kalbu ini dimulai dengan tajuk pertama, iaitu Haji Mus'ab Muhammad Azim, Amanat Penduduka, Teresa, Akademi Doa untuk Palestin, Jurnal Brandwin, Pertemuan Desain Dimna Sofi, Nota Akademi Penantian 1000 Tahun, Tebusan Kedai Antik Sigurd, Rahsia Lara dan Mula Semula. Seterusnya, sorotan kajian. Suhaimi Abdul Aziz menghujahkan teori rasa fenomenologi ini bersifat universal dengan melibatkan semua pihak dalam menginterpretasian, termasuklah subjek yang dikaji, emosi dan pengalaman estetik pembaca dan pengarang. Teori ini percaya bahawa manusia memiliki 7 emosi, iaitu rasa geram, rasa duka, rasa wira, rasa berahi, rasa dahsyat, rasa kagum dan rasa benci. Emosi-emosi ini berperanan untuk memberi tindak balas dalam minda pembaca terhadap bacaan mereka dalam sesebuah karya. Teori rasa fenomenologi ini berupaya menghasilkan satu teori estetik yang mampu menceritakan pengalaman estetik itu dalam bentuk yang lebih kemas dan sistematik. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila sesuatu karya itu menerapkan teori rasa fenomenologi ini, pembaca akan merasai penyampaian emosi dalam sesebuah karya tersebut. Rasa sebagai pengalaman estetik ini bermula dengan persepsi yang melalui 3 peringkat. Pertama, peringkat dia iaitu proses memahami representasi, kepada proses kedua iaitu proses imajinasi, di mana peringkat ini personaliti
pembaca mula mengalami perubahan dan akhirnya kepada peringkat identifikasi iaitu pengalaman emosi yang dilalui menjadi pengalaman yang terpisah daripada segala unsur masa, tempat dan pengaruh sebarang konsep teks. Sastra yang dibaca menjadi objek estetik dan kesedaran biasa dalam diri pembaca bertukar menjadi kesedaran estetik. Seterusnya, tinjauan literatur melalui kajian Suhaira Ismail 2003, sesebuah karya yang menerapkan teori rasa fenomenologi ini adalah bertujuan untuk memperlihatkan gaya bahasa dan pemikiran pengarang itu sendiri. Namun, berlainan pula hujahan yang dilontarkan oleh Azhar Ibrahim 2016 yang menerangkan teori ini digunakan oleh pengarang bagi tujuan merangsang perasaan pembaca. Ekspresi yang digunakan dalam penulisan sesebuah karya adalah rasa dan unsur emosi yang terpendam dalam diri seseorang. Di samping itu, menurutnya, emosi ini akan terangsang apabila disentuh dan diusik dengan fenomena sosial budaya kehidupan masyarakat yang dipamerkan sehingga mampu menyentuh perasaan seseorang. Oleh itu, aspek emosi dan kesan rasa amat sesuai digunakan bagi menerokai emosi yang berlaku pada watak yang terdapat dalam sesebuah karya. Kepentingan kajian. Hasil dapatan kajian ini diharapkan agar dapat memberi satu gambaran yang sebenar apakah ciri-ciri teori rasa fenomenologi dan kesan penyampaian tersebut dalam novel kepada pembaca. Yang kedua ialah untuk memberitahu pembaca tentang dapatan terbaru yang ditemui dalam novel Kalam Kalbu karya Seri Rahayu. Dengan itu, hal ini dapat meyakinkan para pembaca tentang pentingnya dapatan baharu yang ditemui itu terutamanya kesan penyampaian rasa kepada pembaca dalam novel Kalam Kalbu. Yang ketiga ialah hasil kajian ini dapat menyediakan sumber rujukan dan maklumat yang banyak kepada para pengkaji yang lain yang berminat untuk terus mengkaji secara lebih mendalam berkaitan dengan teori rasa fenomenologi. Teori rasa fenomenologi. Teori rasa fenomenologi dikemukakan oleh Suhaimi Abdul Aziz, seorang sarjana dan pensyarah di Universiti Sains Malaysia. Dalam teori ini, Suhaimi percaya bahawa karya kesastraan Melayu kaya dengan estetik. Berdasarkan kepada teori rasa fenomenologi ini, pengalaman estetik adalah satu pengalaman yang dialami apabila berlaku proses serentak di dalam minda pembaca iaitu emosi tetap. Pembaca mengalami transformasi menjadi emosi estetik. Kedua, karya sastra mengalami transformasi menjadi objek estetik, dan ketiga ialah kesedaran bahawa mengalami transformasi menjadi kesedaran estetik. Oleh itu, kajian ini adalah untuk memperlihatkan tentang penggunaan teori rasa fenomenologi di dalam novel Kalam Kalbu. Sastrawan negara iaitu Profesor Emeritus Datuk Dr. Syanan Ahmad telah menegaskan bahawa sastra adalah sebagai seismograf kehidupan, iaitu sastra bukan sahaja mencatat malah menganalisis perihal manusia dan masyarakat. Teori rasa fenomenologi memperlihatkan 8 jenis ekspresi sastra, dan di antara 8 ekspresi sastra itu, rasa dahsyat, rasa kagum, rasa duka, rasa berang, rasa wira, rasa benci dan rasa gelisah merupakan 7 ekspresi yang bertenaga dibangunkan oleh pengarang. Ketujuh-tujuh ekspresi sastra ini juga adalah manifestasi pengalaman estetik yang berkesan. Emosi-emosi ini berfungsi dan bertindak dalam minda. Analisis kajian yang pertama ialah rasa berang. Menurut perspektif Islam, rasa berang merupakan satu jenis emosi yang sememangnya lumrah atau perkara yang akan dialami pada setiap insan. Rasa berang boleh membuatkan seseorang itu membuat perkara yang di luar jangkaan, iaitu kekerasan sekiranya seseorang insan itu tidak mengawal emosi marahnya itu. Dalam novel Kalam Kalbu karya Seri Rahayu Muhammad Yusof menunjukkan bahawa Muhammad Azim telah mengalami kecelakaan dengan seorang lelaki tua. Pakcik tua itu merasa berang kerana Muhammad Azim melanggarnya. Dalam petikan di atas menunjukkan teori rasa fenomenologi, iaitu rasa berang pada watak pakcik tua yang dilanggar oleh Muhammad Azim. Pakcik tua tersebut rasa berang terhadap Azim dan berdendam kerana rasa sakitnya dan kenderaannya yang turut terkesan. Seterusnya, kesan penyampaian rasa berang kepada pembaca. Pembaca akan merasa berang kepada watak pakcik tua yang tidak memaafkan kesalahan kecil Muhammad Azim. Hal ini dikatakan demikian kerana pakcik tersebut sentiasa memarahi Muhammad Azim walaupun Azim sudah meminta maaf. Pembaca turut merasakan berang pada watak Muhammad Azim yang telah cuai dalam menunggang motosikal sehingga menyebabkan kemalangan. Seterusnya, rasa duka. Menurut teori rasa fenomenologi, kolektif objektif rasa duka ialah peristiwa atau suasana yang membawa kepada kedukaan atau kesengsaraan seperti kemalangan, kecelakaan, perpisahan dan peperangan. Suka dan duka juga merupakan emosi yang berkait dengan psikologi manusia. Dalam Al-Quran, dua hal ini berhubungan erat dengan konteks kehidupan manusia.
Menurut Hidayah 2012, duka adalah reaksi emosional dari kehilangan sama ada kehilangan baik maupun kehilangan buruk. Dalam ajaran Islam, apabila seseorang menerima berita kematian, kita dianjurkan untuk mengungkapkan doa sebagaimana hadis daripada Ummi Salamah katanya yang bermaksud, Rasulullah SAW bersabda, jika ada antara kalian tertimpa musibah, hendaklah dia berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Melihat kepada pandangan Islam berdasarkan Al-Quran, duka berkait dengan faktor-faktor seperti tidak mempunyai harta untuk dinafkahkan, kekhawatiran atas ketidakmampuan diri, perpisahan orang tua dan anaknya, tidak mentaati perintah Rasulullah dan mendustakan baginda. Berdasarkan kepada buku kajian kami yang bertajuk Kalam Kalbu ini, sememangnya mempunyai bab yang mempamerkan reaksi duka Muhammad Azim dengan kisah hidupnya. Bab ini menceritakan kisah duka perjalanan hidup Muhammad Azim yang ditinggalkan ibunya sejak kecil dan dia dibesarkan oleh bapa saudaranya di samping sokongan daripada bapanya sendiri. Dia membesar bukan di dalam dakapan kedua ibu bapanya kerana mereka tidak tinggal sebumbung, malah Muhammad Azim langsung tidak mengingati rupa paras ibunya. Hasratnya untuk mencari ibunya sedikit sukar memandangkan bapanya memberi amaran keras sekiranya dia meneruskan hasratnya untuk mencari ibu kandungnya itu. Perpisahan ibu dan bapanya memberi kesan dalam hidup Muhammad Azim kerana baginya, sebesar mana pun masalah rumah tangga tidak berkait dengan kehidupannya sebagai anak. Kerana Muhammad Azim memberitahu bahawa tiada lafaz yang boleh memutuskan hubungan anak dengan ibu bapa walau sebesar mana pun badai yang melanda. Kesimpulannya, jika kita menyusuri bab ini, dapat kita lihat bahawa rasa duka yang dirasai Muhammad Azim begitu dalam akibat daripada pergolakan rumah tangga kedua ibu bapanya. Hal ini berketepatan dengan pandangan duka dalam Islam yang berpaksikan Al-Quran, iaitu kedukaan yang dialami oleh Muhammad Azim ini adalah disebabkan oleh perpisahan orang tua dan anaknya. Kesan penyampaian rasa duka kepada pembaca. Kesan penyampaian rasa duka berdasarkan teori rasa fenomenologi ini dalam novel Kalam Kalbu Sri Rahayu ini dapat dirasai oleh pembaca. Hal ini berketepatan dengan konsep teori itu sendiri di mana emosi tetap mengikat pembaca karya dan pengarang. Maka proses identifikasi diterima menjadi sebahagian daripada teori rasa fenomenologi. Melihat kepada rasa duka yang disampaikan dalam penulisan novel ini adalah berlatarkan kisah perjalanan hidup Muhammad Azim. Hal ini dirujuk pada bab 3. Bab ini menceritakan kisah perpisahan Muhammad Azim dengan ibunya sejak kecil dan usahanya untuk mencari ibunya yang dibantah oleh bapa saudaranya dan bapanya sendiri. Hal ini dikatakan demikian kerana ayah Muhammad Azim memberitahu bahawa ibunya yang memilih jalan dan keputusan untuk meninggalkan suami dan anaknya suatu ketika dahulu. Sehinggakan Muhammad Azim dibesarkan tanpa kasih sayang seorang ibu. Dalam bab ini, ayah saudara Muhammad Azim ada memberitahu sekiranya dia bertekad untuk mencari ibunya, maka Haji Muzaffar tidak akan mengaku Azim sebagai anaknya. Melalui bab ini juga, pembaca dapat merasai kedukaan yang dihadapi oleh Muhammad Azim kerana usahanya untuk mencari ibu kandungnya itu tidak mendapat sokongan orang sekeliling. Tambahan pula, emosi ini dapat dirasai oleh pembaca dengan begitu dalam apabila Muhammad Azim mengeluh dan meluahkan isi hatinya bahawa dia tidak langsung mengingati rupa paras ibunya. Hal ini menambahkan sedikit kekecewaan dan kedukaan Muhammad Azim kerana membantukkan usahanya dalam kembali ke dakapan ibunya. Oleh itu, berhubung dengan konsep teori rasa fenomenologi ini mendapati bahawa mesej yang ingin disampaikan dan dapat dirasai oleh pembaca secara langsung. Hal ini dikatakan demikian kerana mesej yang disampaikan oleh pengarang difahami oleh pembaca dengan bantuan imajinasi di mana pembaca menerima kesedaran estetik, iaitu rasa yang hidup dalam minda pengarang yang diungkapkan melalui penulisan novel ini. Rasa kagum. Kagum merupakan perasaan yang amat sangat tertarik yang dialami seseorang apabila melihat sesuatu yang luar biasa. Perasaan ini menandakan bahawa manusia mengakui dan cenderung untuk tunduk pada sesuatu yang membuat perhatiannya tertuju dengan tajam. Ahli psikologi T.J. Keltner dan Jonathan Haidt mentakrifkan perasaan kagum sebagai konsep diri subjek. Kedua-dua ahli psikologi ini juga menyimpulkan bahawa kekaguman merupakan mekanisme diri yang menjadikan sebarang pengalaman yang dialami sebagai sesuatu yang bermakna, dengan menjadikan memori yang istimewa. Perkara ini telah membuatkan Robert Lewis dan beberapa ahli psikologi lain membuat kajian tentang bagaimana perasaan senang yang berlebihan dipacu daripada rasa kagum. Rasa kagum diekspresikan melalui perspektif Islam adalah dengan pengucapan frasa Masya Allah. Frasa Masya Allah membawa maksud hal ini terjadi atas kehendak Allah. Frasa ini berfungsi sebagai tanda kegembiraan dan ketakjuban dengan perkara yang terjadi di sekeliling. Imam Ibn Utsaimin mengatakan selayaknya bagi seseorang ketika dia merasa kagum dengan hartanya agar dia mengucapkan Masya Allah, la quwata illa billah, sehingga dia kembalikan segala urusannya kepada Allah, bukan kepada kemampuannya. Dan terdapat riwayat bahawa orang yang membaca itu ketika merasa heran dengan apa yang dimilikinya, maka dia tidak akan melihat sesuatu yang tidak dia sukai menimpa hartanya. Tafsir daripada surah Al-Kahfi ayat 39. Rasa kagum di dalam novel Kalam Kalbu ini dapat dilihat melalui watak Trias Monroe.
yang merasa takjub dengan keindahan khat yang dipersembahkan oleh Muhammad Azim. Teresa Monroe terkesima apabila dirinya menjadi saksi pada pelaksanaan seni khat tersebut. Teresa Monroe yang dikenali dengan memiliki mata seni merasakan bahawa seni khat ini berada di kelasnya yang tersendiri. Teresa tidak pernah melihat seni yang begitu indah sehingga dia merasakan benda-benda di dunia ini tidak lagi nampak mempunyai makna. Seni khat ini membuat dia menarik nafas dan menyadari bahawa tidak ada sesiapa yang boleh menulis nama Yesus Kristus dengan tulisan Rumi dan menghasilkan kesan yang sama seperti yang dialami dia pada ketika itu. Terus juga mengungkapkan bahawa penulisan gotik purba pun tidak dapat menandingi seni khat ini yang mengabadikan nama Tuhannya di dalam kaligrafi Islam. Kesimpulannya, rasa kagum mengikut teori rasa fenomenologi dapat menghadirkan keterujaan kepada pembaca. Pengguna emosi ini pada babak penulisan khat telah dapat memberikan keindahan kaligrafi. Kesan penyampaian rasa kagum kepada pembaca. Kehadiran rasa kagum di dalam novel Kalam Kalbu akan memberi kesan kepada pembaca. Menurut teori rasa fenomenologi, kehadiran rasa kagum ini adalah berdasarkan pendekatan pragmatik dan pendekatan mimetik yang menitik beratkan pembaca dan alam sekitar. Hal ini dibuktikan melalui suasana cerita di dalam novel yang berubah seiring dengan perubahan emosi yang dirasai. Misalnya, pembaca dapat merasai kesyukuran melalui kehadiran rasa kagum yang digambarkan oleh Teresa Monroe apabila dia melihat keindahan seni khat. Gambaran perasaan kagum melalui watak ini dapat membuatkan pembaca menghayati dan memahami curahan perasaan pengarang sepanjang penghasilan karya sastra dilakukan. Melalui penceritaan pada muka surat 104 sehingga 106 dalam novel Kalam Kalbu, visi pengarang untuk menunjukkan keindahan sesuatu perkara dapat dirasai oleh pembaca. Hal ini disebabkan oleh pembaca dapat merasai emosi yang sama dengan pengarang pada masa tersebut, di samping membayangkan keindahan dengan menggunakan imajinasi mereka. Rasa gelisah. Perasaan gelisah merupakan hal yang menggambarkan seseorang tidak tenteram hati maupun perbuatannya, merasa khawatir, tidak tenang dalam tingkah lakunya, tidak sabar ataupun dalam kecemasan. Kegelisahan ditimbulkan oleh suatu rasa ketidakpastian yang sedang dijalani. John Altroci dalam bukunya Abnormal Behavior mendefinisikan kegelisahan seperti ini sebagai perasaan yang tidak menyenangkan yang dialami oleh seseorang ketika tidak adanya ancaman daripada luar yang dapat dipastikan, dan perasaan yang merupakan tindak balas terhadap cetusan-cetusan dalam kejiwaan yang tidak realistik. Profesor Dr. Zakia Darajat, seorang psikologis Indonesia, menyatakan bahawa kegelisahan adalah suatu gangguan perasaan yang disebabkan oleh gangguan kesihatan mental. Ia adalah suatu keadaan di mana perasaan seseorang yang mengalami kegelisahan menjadi tidak menentu, panik dan takut tanpa mengetahui apa yang ditakutkannya, dan tidak pula dapat mengawal atau menghilangkan perasaan gelisah dan mencemaskan itu. Kegelisahan normal merupakan fenomena biasa untuk membela diri di mana terdapat pelbagai ciri kegelisahan seperti debaran jantung, bukaan anak mata yang luas, dan ketegangan urat saraf. Keadaan ini sebenarnya adalah persediaan seseorang untuk menghindari ancaman-ancaman terhadap dirinya. Dalam ayat 19 hingga 35 dalam surah Al-Ma'arij, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa manusia dijadikan dengan perasaan keluh kesah. Berdasarkan ayat 19 surah Al-Ma'arij, Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan halu'ah yang menggambarkan keadaan orang yang tidak tenang atau keluh kesah. Menurut Ibnu Manzur, perkataan halu'ah membawa maksud itu gopoh, resah dan kurang sabar. Rasa gelisah di dalam novel Kalam Kalbu digambarkan melalui watak Teresa Monroe yang berasa sangat gelisah ketika dirinya didekati oleh bekas teman lelakinya. Semasa pertunjukan khat yang ditunjukkan oleh Muhammad Azim selesai, Teresa Monroe merasa dalam keadaan yang sangat terpesona dengan keindahan seni khat yang dihasilkan. Keadaan ketika itu tampak baik sehinggalah sebuah sosok berbadan besar mendekati Monroe tanpa dengan senyap. Monroe kemudian berpaling ke arah sosok tersebut. Lalu, mukanya bertukar pucat kerana melihat sosok bekas teman lelakinya. Perbualan yang dimulakan oleh Zenda telah membuat Monroe merasa sangat gelisah dan tidak senang sehingga membuat Azim terpaksa mencela kerana melihat gerak tubuh dan ekspresi Monroe yang gelisah. Kesimpulannya, teori rasa fenomenologi seperti rasa gelisah yang diperlihatkan melalui watak Teresa Monroe dapat menyajikan perasaan resah kepada dalam diri pembaca. Kesan penyampaian rasa gelisah kepada pembaca. Rasa gelisah yang digambarkan oleh pengarang akan memberikan kesan kepada emosi pembaca. Rasa gelisah akan melahirkan perasaan berat kepada pembaca di mana mereka akan merasai perubahan emosi daripada emosi ceria kepada emosi berat tanpa sebarang gangguan kepada penghayatan pembaca terhadap alur cerita novel Kalam Kalbu. Kehadiran rasa gelisah juga membuatkan pembaca mengalami emosi baharu di samping menikmati proses pembacaan. Hal ini adalah disebabkan oleh olahan idea yang dilakukan oleh pengarang. Kebiasaannya, pengarang yang mampu mengubah suasana dan melahirkan pelbagai emosi dalam suatu keadaan mempunyai pengalaman nyata dan imajinasi yang tinggi. Rasa gelisah yang dirasai melalui watak Teresa Monroe membolehkan pembaca untuk merasai emosi-emosi setiap watak sambil memfokuskan kepada watak utama. Maka, pembaca akan dapat memahami setiap watak yang direka oleh pengarang meskipun watak tersebut hanya watak tambahan seperti Zenda yang menjadi pencetus kepada kehadiran rasa gelisah dalam diri Teresa Monroe. Tindakan ini mampu membuat gambaran yang luas berkaitan dengan penceritaan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Saya akan menerangkan tentang rasa benci. Menurut Kamus Dewan,
Benci ditakdirkan sebagai tidak suka seperti perasaan yang suka bermusuh-musuhan. Rasa benci ini berkait dengan ekspresi yang berhubungan dengan situasi yang memaparkan perkara yang tidak enak, jijik, palsu atau yang boleh memudaratkan. Menurut Mindrop pada tahun 2010 ayat 44, rasa benci adalah munculnya nafsu dan keinginan untuk melakukan sesuatu dengan cara menghancurkan objek yang menjadi sasaran amanah dan kebencian. Di sini saya memetik dua watak, iaitu John Ruskin dan Muhammad Azim, di mana John Ruskin sangat membenci Carstairs kerana hasil seninya yang melukis wanita yang berada dalam keadaan terdedah tubuh badannya, dan watak ini berasa bahawa hasil seni Carstairs tidak berbudaya. Bagi Muhammad Azim pula, watak ini membenci Carstairs kerana perbuatannya terhadap adik perempuan Ahmad Basil iaitu Sophie dengan menganggapnya sebagai manusia yang tidak berhati perut. Kesan penyampaian rasa benci kepada pembaca. Rasa benci ini disajikan bagi memberi kesan emosi yang membuatkan para pembaca ingin terus-menerus membaca kisah sambil berimajinasi dengan meletakkan diri mereka dalam satu watak yang membenci perbuatan tidak senonoh watak lain. Pengarah mengolah rasa benci dalam novel ini untuk memperlihatkan keadaan realiti di dalam penulisannya. Rasa benci dalam emosi pembaca di mana kelakuan Carstairs yang melampaui batas dalam menghasilkan seni yang sedemikian rupa, dan ditambah lagi imajinasi pembaca yang berasa empati dan berfikir perkara yang dilakukan oleh watak tersebut juga berlaku dalam dunia realiti. Rasa wira dapat diungkapkan melalui korelatif objektif yang berkait rapat dengan watak, peristiwa ataupun situasi yang memperlihatkan keluarbiasaan. Ayah merupakan wira kepada anak perempuan. Apabila anak perempuan beranjak dewasa, maka mereka sering mencari pasangan yang mempunyai perwatakan seperti ayah. Dalam Islam, peranan ayah sebagai wira iaitu mencari pendamping yang baik untuk anak perempuannya. Sebagai contoh, Haji Mus'ab bersetuju untuk menyampaikan hasrat anak perempuannya. Hal ini kerana dia sudah mengenali Muhammad Azim sejak dulu. Haji Mus'ab mempunyai rasa wira terhadap anak perempuannya Puteri Sarah kerana sanggup melakukan apa sahaja demi kebahagiaan anaknya itu. Rasa wira ini wujud apabila Haji Mus'ab sanggup menyampaikan hasrat anaknya itu kepada seorang teruna pilihan kalbunya. Jelaslah bahawa teori rasa fenomenologi itu, rasa wira dalam novel Kalam Kalbu terdapat pada watak Haji Mus'ab. Kesan penyampaian rasa wira kepada pembaca. Rasa wira yang ingin disampaikan oleh pengarang tentang kehebatan seorang ayah iaitu Haji Mus'ab menuruti kehendak anak perempuannya dalam memilih pasangan hidup yang baik hati. Perwatakan Haji Mus'ab sebagai seorang wira kepada anaknya dapat dirasai oleh pembaca iaitu betapa hebatnya peranan seorang ayah kepada anaknya agar Puteri Sarah sentiasa bahagia di samping pilihan hatinya. Pembaca yang berkebolehan juga dapat mengenal pasti tentang minda pengarang tentang karyanya itu. Hal ini berlaku dengan bantuan imajinasi pembaca di mana pembaca menerima kesedaran estetik iaitu rasa yang hidup dalam minda pengarang. Mesej yang ingin disampaikan oleh pengarang tentang kehebatan seorang ayah yang menurut kehendak hati anaknya dalam mencari pasangan hidup dapat dirasai oleh pembaca. Semua mesej dapat ditanggapi oleh pembaca dan memahami segala itipati yang terdapat dalam kisah novel ini. Rasa dahsyat. Menurut teori rasa fenomenologi merupakan rasa yang diciptakan oleh bunyi yang menggelikan penglihatan hatu, pertubuhan, memasuki sesebuah rumah kosong hutan dan sebagainya. Menurut Azizi, Haji Abdullah pula mengatakan rasa dahsyat mempunyai asasnya pada keadaan jiwa kekal bernama takut. Rasa dahsyat ini merupakan rasa yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata dan hanya mampu dirasa oleh diri sendiri. Mengisahkan dalam novel ini mengisahkan tentang perasaan benci yang amat dahsyat Catherine terhadap suatu tempat yang bernama Sandy Pine. Dalam petikan penggunaan teori rasa fenomenologi ini dikesan daripada rasa benci yang amat dahsyat terhadap suatu tempat itu. Watak Catherine dalam novel ini telah menunjukkan rasa bencinya yang terhadap tempat yang bernama Sandy Pine. Walaupun dia membenci tempat ini, namun tempat inilah mengajarnya erti kehidupan kepadanya. Kesan penyampaian rasa dahsyat kepada pembaca. Teori ini berperanan membolehkan perasaan para pembaca boleh diubah-ubah oleh novel yang dibaca. Perasaan benci yang amat dahsyat Catherine terhadap sesuatu tempat yang bernama Sandy Pine. Situasi yang dihadapi oleh Catherine ini dapat dirasai oleh pembaca dan pembaca boleh membayangkan situasi yang dihadapi oleh Catherine. Hal ini telah bertepatan dengan proses pengalaman estetik di mana persepsi menerusi daya estetik menyebabkan kualiti sesebuah karya sastra itu merangsang imajinasi dan seterusnya merangsang emosi terhadap pembaca. Pembaca itu juga mengalami perubahan apabila dirangsang oleh objek seni yang ditanggapi dalam peringkat imajinatif. Kesimpulannya, teori rasa fenomenologi ini merupakan satu teori yang berpegang kepada konsep yang menjadikan pembaca
karya dan juga pengarang saling berkait. Karya ini secara keseluruhannya mengaitkan emosi yang membuatkan pembaca karya dan pengarang itu berkait. Dengan menggunakan novel Kalam Kalbu yang mengisahkan tentang seorang pemuda mentali yang bernama Muhammad Azim yang sedang mencari sebuah jawapan dalam pertanyaannya. Dalam novel Kalam Kalbu ini mempunyai 7 rasa, iaitu rasa dahsyat, kagum, duka, berang, birah, gelisah dan juga benci.